Alam adalah asas pertama. Hari ini adalah kita akan sambung iaitu dengan asas kedua. Pengaruhi emosi prospek. Ini adalah asas kedua tuan-puan. Huraian kepada asas kedua iaitu pengaruhi emosi prospek. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruhi emosi prospek? Apa kita nak pengaruhi? Dia macam ni tuan-puan, saya nak cerita dekat tuan-puan. Kalau kita membina karangan pada waktu zaman-zaman sekolah dulu tuan-puan, masa sekolah rendah dulu, sekolah menengah, saya nak tuan-puan recall balik, ingat balik dulu, kan kita ada tajuk perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, macam tu. Jadinya tuan-puan, saya nak tuan-puan faham dulu asas ni, dalam kita membina copywriting, tajuk tu kita jadikan dia perenggan pertama, tajuk tu sendiri jadi perenggan pertama. Perenggan kedua mana? Perenggan kedua adalah ni, pengaruhi emosi prospek yang ni tuan-tuan. Yang di skrin belakang saya ni, pengaruhi emosi prospek ini adalah asas kedua tuan-tuan, asas kedua. Asas kedua. Nanti bila tuan-puan dah pakar, dah arif dalam membina copywriting ni, dia akan jadi lain tuan-puan. Maksud saya, tajuk tu dia bukan perenggan satu, tajuk ada tajuk is tajuk. Perenggan satu ialah mukadimah ataupun pengenalan kepada kita punya produk. Dan pengaruhi emosi prospek ni mungkin dia akan pergi ke perenggan kedua. Baik, untuk pengaruhi emosi prospek ni tuan-puan, tuan-puan boleh masukkan senarai masalah prospek, kelebihan produk, ciri-ciri produk dan juga manfaat produk kepada pengguna. Ni tuan-puan, pengaruhi emosi prospek. Lagi senang kalau kita nak buat ayat berkenaan ataupun ayat yang orang kata apa, kita senang je nak main emosi ni, kita ambil case study tuan. Kita ambil case study. Katakanlah ada pernah seseorang ataupun customer kita cerita dekat kita, dia pernah beli produk kuih frozen lah, kita panggil kuih frozen. Mungkin ada dalam grup kita ni yang meniaga kuih frozen. Dan dia kata dia pernah beli kuih frozen iaitu kepul leko lah, kita ambil kepul leko, kedai frozen mungkin ada kepul leko. Dan dia pernah beli kepul leko ni di kedai lain, di tempat lain, kepul leko ni sangat-sangatlah keras, contohnya sangat-sangatlah keras. Jadi dengan penceritaan beliau tu, kita boleh tahu macam mana emosi dia tuan-tuan bila dia pergi ke satu kedai, dia nak beli kepul leko. Pada pandangan pertama dia, mungkin tengok kepul leko tu sangat-sangat menarik. Tapi bila bawa balik ke rumah, bila goreng, bila makan, dah satu family ada berkumpul, makan-makan keras macam kayu tuan-puan, so macam mana dia punya emosi dia? Mesti rasa tak happy, rasa sedih, rasa kecewa dengan kerupuk yang dia beli tadi. So kita jadikan case study ni dalam kita punya copywriting. Maksudnya, ambil semula cerita-cerita beliau, masuk dalam kan kita punya copywriting ni, dan kita kontra balik. Maksud dia, saya cerita kepul leko ni sekiranya tuan-puan meniaga kepul leko lah. So kita kontra bahawasanya kepul leko yang kita jual ni ataupun yang kita hasilkan ni, dia sangat lembut tuan-puan. Dengan lain kata, orang yang tak ada gigi pun tuan-puan boleh makan kepul leko kita ni. Lembutnya. Tu kita nak kontra balik tuan-puan. Kontra tu dekat mana? Dalam sekejap lagi kita akan belajar. Dalam untuk meyakinkan prospek. Tu dalam meyakinkan prospek. Pada perenggan kedua ni kita cerita dulu, main dulu dengan emosi. Pernah tak korang makan kepul leko yang sangat-sangat kerasnya? Contoh. Tu maksud dia macam tu tuan-puan. Dalam asas kedua ni, tuan-puan digalakkan selalu bermain dengan emosi. Kalau tuan-puan jual kek ataupun jual produk bukan makanan, produk pertanian, contoh produk pertanian ataupun produk ternakan. So bermainlah dengan emosi. Kenapa? Dia emosi ni tuan-puan. Saya tengok saya ada tengok Facebook tuan-puan sepintas lalu. Dalam teks tuan-puan tak ada sedikit pun elemen emosi. So bila tak ada emosi, gambar menarik tuan-puan. Saya tengok, saya ada satu kedai ni, saya tengok satu kedai yang mungkin tuan-puan tahulah, kedai mungkin kedai tuan-puan, mungkinlah saya tak nak sebut live di mana, tapi saya nak tengok tuan-puan, gambar sangat-sangat menarik tuan-puan, dengan pricing sangat-sangat murah, tapi kenapa tak ada orang komen, kenapa tak ada orang like tuan-puan, kenapa tak ada orang share? Sebab ayat tu tak menyentuh jiwa tuan-puan, tak menyentuh, tak tersentuh. Macam kita tengok semalam video tuan-puan
ayat yang kaku, ayat yang direct, dia tak akan beri interaction, dia tak memberi perhatian kepada orang lain tu kan. Tapi bila mana kita guna ataupun ubah sedikit ayat yang ada elemen emosi, impact dia sangat-sangat luar biasa. So, tuan-puan, saya selalu nasihat kepada student-student yang dah belajar dalam program ZCN, tuan-puan, juallah produk yang anda ada tadi dalam orang kata apa, dalam menyelitkan unsur-unsur emosi. Tu saya punya kaedah pengajaran, tuan-puan. Selitkan unsur-unsur emosi, sebab emosi ni sangat-sangat powerful, tuan-puan. Emosi ni sangat-sangat powerful. Kita walaupun katalah kita duduk di bandar, parent kita, mak ayah kita berada di kampung, ataupun kita berniaga di bandar, dan bagaimana kita nak tarik orang luar, tuan-puan, beli produk dengan kita dan kita hantar kepada si penerima, tuan-puan. Ni dalam konteks ni, tuan-puan, dia belajar lebih tinggi lah, tuan-puan. Saya tak akan ajar dalam sesi ni, saya tak akan ajar lah strategi tu, tuan-puan. Tapi strategi ni telah diamalkan oleh student-student yang dah belajar dalam program mentoring. Mereka dah belajar strategi ni, tuan-puan. So that's why bila belajar strategi ni, tuan-puan, isu utama sekarang ni bukan isu tak boleh jual, tapi isu tak cukup stok. Itu isu utama sekarang ni lah. Jadi tuan-puan, insyaAllah kalau ada kesempatan masa, kita akan belajar nanti, tuan-puan, dalam program mentoring. Kalau dapat lah, kalau dapat, sebab program mentoring ni dia satu program yang sangat amazing dan bukan semua dapat join, tuan-puan. Yang betul-betul committed sahaja yang akan dapat join. Dia ada penilaian, dia ada interview sesi, dia ada test macam-macam, tuan-puan, nak dapat. Sebab kita nak ambil yang berkualiti, bukan kuantiti. Macam itulah. Baik, Tuan Sabri, emosi yang macam mana tu? Emosi ni maksud dia, tuan-puan, mungkin kita boleh letakkan, boleh selitkan emosi sedih, ketawa, menangis, kecewa, marah. Adalah kita punya copywriting pada asas kedua ni. Pengaruhi emosi proses. Mainkan emosi-emosi ni, tuan-puan. Selain pada tu, tuan-puan, selain pada kita masukkan situasi masalah dalam kita punya copywriting, kita boleh masukkan juga, tuan-puan, testimoni ataupun demo. Testimoni ni biasanya banyak feedback, emosi-emosi yang positif, yang happy, yang suka testimoni ni. Testimoni, katalah customer ni pernah beli produk kita, contoh, dan kita pernah berkomunikasi dengan beliau secara verbal, contoh. So kita quotekan di mana ayat yang dikatakan dia happy dapat produk kita. So ayat ni lah kita kena tulis di kita punya copywriting di social media, tuan-puan. Kita quotekan benda ni. Kita tajuk dah ada. Contoh, rahsia kuih frozen laris terjual dalam tempoh 1 minggu, contoh. Rahsia. Kita tulis rahsia. Tapi dalam di bawah rahsia tu kita masukkan, kita quotekan testimoni pelanggan yang telah cuba, telah guna, telah makan kita punya produk. So testimoni tu kebanyakan dia lebih kepada emosi yang happy, yang gembira. So based on testimoni ni, tuan-puan, saya nak cerita dekat tuan-puan sebelum saya pergi lebih jauh, sebelum saya terlupa. Saya nak tanya tuan-puan yang pernah beli di Shopee ataupun di Lazada, apa yang tuan-puan akan tengok sebelum tuan-puan nak membeli di Shopee? Katakanlah ada 10 syarikat, tuan-puan nak beli baju lah, kita tengok baju, kita ambil contoh baju. Sebelum tuan-puan beli baju di Shopee, apakah elemen atau apakah benda yang tuan-puan akan tengok sebelum tuan-puan beli? Boleh tak cek di ruang komen? Tengok review customer, feedback customer, review. Tuan Khairul kata gambar, Puan Nora kata tengok review anda pernah beli. Tuan Nasrul kata feedback, okey, betul. Puan Atika kata review, star. Lagi apa lagi kita tengok? Bintang, okey, Tuan Nasrul kata bintang. Puan Namira kata review. Puan Nora kata tengok berapa ramai yang dah beli. Okey, betul. Alright, terima kasih kepada semua pengomen-pengomen. Tuan Nasrul kata prefer seller, betul. Terima kasih. Kenapa kita kena tengok benda ni, tuan-puan? Kenapa kita tak percaya terus kepada seller? Kenapa kita tak beli terus kepada seller? Saya tanya soalan kedua. Kenapa tuan-puan tak terus beli kepada seller? Kenapa tak beli terus? Faham maksud saya? Kenapa nak kena tengok benda ni, tuan-puan? Kenapa kena tengok review? Kenapa kena tengok feedback? Kenapa tengok star? Kenapa nak tengok prefer seller? Kenapa nak tengok benda-benda ni, tuan-puan? Kenapa nak kena tengok? Kenapa tak beli terus je dengan dia?
Kenapa? Takut ditipu, nak dapatkan keyakinan, kepercayaan, sebab nak tahu pengalaman pembeli-pembeli ini, nak confirmkan betul tak, nak tahu servis okey tak. Yes, semua jawapan tuan-puan betul. That's why tuan-puan, bila kita nak menjual produk ataupun servis, kita kena letakkan diri kita sekejap sebagai pembeli. So, kalau kita kata produk kita bagus, servis kita baik, sangat-sangat bagus, katakanlah, orang tak percaya tuan-puan. Siapa nak percaya? Melainkan kita letak testimoni, kita bagi feedback, kita bagi gambar, kita bagi review, kita bagi apa lagi? Kita bagi lagi demo. Kalau ada demo, kita buat demo, kita bagi tutorial. Kenapa? Kita nak psikologikan, ayat dia, kita nak psikologikan pembeli ataupun prospek supaya mereka-mereka ni percaya bahawa produk kita ni bagus melalui orang lain. Itu maksud tuan-tuan. Dia dalam dia panggil marketing funnel ni tuan-tuan, dia ada empat jenis marketing funnel ni. Dia ada 4 jenis, 4 orang lah, 4 jenis customer tuan-tuan. Yang pertama marketing funnel Yang pertama suspek. Yang kedua adalah prospek. Yang ketiga adalah pembeli. Yang keempat adalah pelanggan. Apa yang dikatakan dengan suspek? Suspek ini ialah orang-orang yang tak tahu kita berniaga dan dia tak pernah beli pun produk kita. Itu adalah suspek tuan-puan. Prospek macam mana prospek? Prospek pula ialah orang-orang yang dia tahu kita berniaga, dia tahu kita jual, tapi dia tak pernah beli produk kita. Dia tahu kita berniaga, dia tahu kita ada kedai, dia tahu kita bercocok tanam, dia tahu kita ternak ikan, ternak ayam, ternak lembu, dia tahu, tapi dia tak pernah sekali pun beli produk kita. Itu adalah prospek. Pembeli ni macam mana pembeli? Pembeli ialah mereka-mereka yang pernah beli sekali. Pernah beli sekali. Itu adalah pembeli. Pelanggan, orang yang dah lebih sekali beli. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu kita panggil pelanggan tuan-tuan. So dalam kita nak pengaruhi, nak psikologikan suspek ataupun prospek ni yang tak tahu kita menjual dan mungkin dia ni tahu kita menjual tapi dia tak pernah beli. So bagaimana kita nak pengaruhi mereka-mereka ini yang tak pernah guna produk kita, macam kita nak beli di Shopee lah tuan-tuan. So kita belajar tuan-tuan, kita belajar bagaimana Shopee dia punya ayat, dia punya presentation, tajuk dia macam mana dia letak tuan-puan. Belajar daripada Shopee tuan-puan, apply dalam kita punya social media. Itu teknik yang betul tuan-puan. Itu teknik yang betul. Syarikat-syarikat besar tuan-puan dah buat lama benda ni tuan-puan. So kita ni jangan sekadar jadi pembeli. Kalau kita usahawan, kita entrepreneur, kita penjual, follow orang yang dah sukses tuan-puan. Follow syarikat-syarikat contoh Shopee, Lazada, tengok apa yang mereka buat sampai kita sendiri terbeli produk di syarikat dia. Kalau baju ni tuan-puan, lebih 10 syarikat baju yang jual baju tuan-puan. Beza harga, beza color, beza warna contoh lah, itu beza. Tapi kenapa kita membeli dengan dia? Mungkin sebabkan oleh ada satu benda yang membuatkan kita confident. Yang ni tuan-puan, testimoni ni ataupun dia panggil show feedback. Show feedback. Ilmu ni lebih detail tuan-puan. Ilmu show feedback ni sangat-sangat amazing punya ilmu tuan-puan. So saya tak akan ajar lah dalam grup ni. Saya nak bagi tuan-puan faham bila mana kita nak membina copywriting dalam bentuk pengaruhi emosi prospek ni. Yang saya explain dekat tuan-puan tadi. Itu tuan-puan kena apply. Jangan semata-mata tunjuk gambar kita, gambar produk kita. Jangan semata-mata tunjuk kelebihan produk kita. Sebab orang tak akan percaya dekat anda semua. Orang tak akan percaya tuan-puan. Melainkan kalau dia pernah beli produk anda ataupun dia ni malu ataupun dia segan dengan anda, dia akan beli dengan anda. Tapi kalau lah kata dia ni tak kenal suspek ataupun prospek, of course dia tak akan beli tuan-puan. Baik, kita pergi ke asas ketiga tuan-puan. Kita pergi ke asas 3. Mapping sekejap Okey, asas ketiga tuan-puan iaitulah yakinkan prospek. Asas ketiga iaitulah yakinkan prospek. Setakat ni masih lagi clear tuan-puan Screen clear, suara clear. Kalau tak clear tuan-puan beritahu tuan-puan beritahu untuk saya ulang sekali lagi. Untuk saya ulang lagi supaya saya nak tuan-puan betul-betul faham, betul-betul hadam
Saya nak tuan-puan belajar 1 hari ataupun 2 hari tapi ilmu penuh di dada. Tu saya nak tuan-puan. Saya harap-harap sangat semua student-student, semua usahawan-usahawan di bawah LPP ni tuan-puan, LPP satu Malaysia ni tuan-puan, besar ni tuan-puan. So dapat timbul ilmu yang sangat-sangat bagi saya, bukan sebab kasa kami mengajar tak puan-puan. Ilmu ni sangat-sangat amazing tuan-puan, sangat-sangat amazing. Okey, terima kasih Tuan Khairul. Terima kasih kepada Puan Nur bagi feedback, sebab saya nak dapatkan feedback tuan-puan supaya sesi pengajaran saya, sesi pembelajaran tuan-puan ni smooth. Tuan-puan, biarlah tuan-puan kita rugikan masa kita 1 hari ataupun 2 hari, 3 hari ni. Katakanlah tuan-puan berniaga, hari ni terpaksa attend kelas dan terpaksa tinggal perniagaan, mungkin dah rugi hari ni RM10, RM20, RM50 contoh. So saya nak make sure tuan-puan, biarlah ilmu tuan-puan dapat ni, hari ni biarlah rugi RM10, biarlah rugi RM30, biarlah rugi RM50, biarlah rugi RM100. At least bila tuan-puan selama 3 hari dapat ilmu, tuan-puan akan dapat buat duit berpuluh-puluh ringgit, beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit. Korbankan masa tuan-puan dalam sesi kita selama 3 hari ni, betul-betul fokus tuan-puan. Kalau tak faham, tak clear, tanya tuan-puan, tanya. InsyaAllah saya akan ajar lagi sampai tuan-puan muntah tuan-puan. Saya akan ajar benda yang sama pun saya akan ajar tuan-puan. Ni saya sebenarnya saya suka mengajar tuan-puan. Saya suka mengajar sebab nantilah kalau kita berkesempatan masa, nanti saya akan cerita dekat tuan-puan kenapa saya sangat-sangat suka mengajar. InsyaAllah lain kali lah. Baik, kita pergi ke asas ketiga tuan-puan. Asas ketiga iaitulah yakinkan prospek. Yakinkan prospek. Kita tadi dah tajuk kita dah headline kita dah belajar. Mainkan emosi kita dah belajar. Sekarang ni kita nak yakinkan prospek. Ini adalah perenggan ketiga tuan-puan. Perenggan pertama tajuk, ni saya nak suruh tuan-puan faham. Kita belajar macam budak sekolah darjah 1 lah tuan-puan, dengan bahasa mudahnya. Darjah 1, kita semua tak pandai ni. So nak belajar tajuk di perenggan pertama, kedua mainkan emosi, yang perenggan ketiga ni tuan-puan, yakinkan prospek. Yakinkan prospek. Sebab kalau tuan-puan dah pandai yang ni, nanti tuan-puan boleh olah semula lah, boleh olah ikut step-step dia tuan-puan. Boleh olah mungkin macam sesi kita tadi lah. Okay. Yang ketiga iaitu yakinkan prospek ni tuan-puan. Bagaimana kita nak yakinkan prospek supaya prospek membeli? Kalau kita tengok di Shopee tuan-puan, Shopee memainkan strategi yang sangat-sangat halus tuan-puan. Shopee memainkan strategi yang sangat-sangat halus. Kalau tuan-puan beli di Shopee, tuan-puan ambil gambar, hantar, post, contoh bagi dekat dia, bagi feedback yang bagus-bagus, review yang bagus-bagus. Kalau tak silap saya tuan-puan, Shopee akan bagi apa yang reward ke point dia panggil point dia panggil point ke reward, saya tak pasti sebab saya jarang membeli di Shopee tuan-puan. Biasanya rumah saya yang beli di Shopee, tapi seingat saya coin terima kasih Puan Nur Akmal, dia bagi coin. Coin mungkin dapat free ke apa, bagi free delivery ke, saya tak pastilah tuan-puan. Tapi saya tahulah strategi dia. Saya suka study strategi tuan-puan. Saya suka study strategi company tuan-puan. Betul, terima kasih pada Puan Nora, terima kasih pada Puan Nur Akmal bagi coin, bagi shipping. Kenapa? Supaya orang lain yang belum beli lagi produk tu, supaya suspek ataupun prospek yang beli produk tu, mereka akan membeli. That's why mereka masukkan unsur-unsur yakinkan prospek. Mereka masukkan unsur-unsur yakinkan prospek. Contoh, waranti, kelulusan pihak berkuasa, jaminan refund, jaminan keberkesanan, dan benda-benda ni tuan-puan. Walaupun kita berniaga, katalah kita jual buah betik tuan-puan, buah betik. Kita duduk di kampung, kita ada tanam betik dan sekarang ni harvest buah betik. So, mungkin buah betik ni kita boleh bagi jaminan tuan-puan. Kalau betik ni, kalau kita katakanlah betik kita ni memang kita tanam spesies betik yang tak ada biji tuan-puan, tak ada biji bagi biji hitam tu dalam betik. So kata let's say kalau kata customer beli betik kita ni ada biji lebih daripada 5 biji contoh. Ada lebih daripada 5 biji, return semula betik tu. Kita akan bagi betik yang tak ada biji. Tu maksud tu. Warranty tuan-puan. Kalau kita yakin dengan produk kita, dengan servis kita memang betul-betul power, bagilah warranty. Bagi jaminan. So,
Sekarang ni tuan-puan, pembeli, user, dia dah cerdik tuan-puan. Bukan macam dulu, bukan sekata orang dulu tak cerdik, tak. Sekarang ni pembeli, user ni cerdik, maksud saya, dia senang sangat nak access tuan-puan. Dia senang sangat nak access, dia senang sangat nak comparison. Sebab apa? Ada social media. So dengan siapa-siapa saja dia boleh beli tuan-puan. Dia bukan saja membeli yang kita, ramai lagi yang dia boleh beli. So bagaimana kita nak cerdik dalam kita punya bisnes? Kita letaklah jaminan tuan-puan. Bagi jaminan. Mention kelulusan pihak berkuasa. Contoh sekarang ni saya nak bagi contoh gambaran. Orang takut tuan-puan nak keluar waktu COVID ni, orang takut. Tapi sekiranya tuan-puan masih lagi boleh berniaga di premis, ada premis, mungkin saya tak pasti siapa, saya lupa nama apa dalam grup ni, tapi beliau ada buka kedai frozen. Ada, saya ada nampak. So, kedai frozen dibenarkan beroperasi tuan-puan. Kedai makan sebenarnya banyak dah sektor yang dibenarkan beroperasi. Cumanya kita boleh letak dalam kita punya copywriting, jaminan ni, tuan-puan diberi jaminan insya-Allah akan orang kata apa, diberi keselesaan dalam orang kata apa, menerima ataupun sewaktu membuat pembelian di kedai kami. Tuan-puan akan diberi jaminan keselesaan daripada segi mana? Dari segi adanya SOP kita. Kita kena mention, kedai kita ni ada SOP. Kena cek suhunya, kena apa ni, hand sanitizer-nya. Kena explain tuan-puan, jaraknya. Kena explain. Sebab kita nak bagi, yelah kita tahu tuan-puan, kita tak pasti, kita tak tahu orang dekat luar sana ni, dia takut tuan-puan, dia takut nak keluar. Sebab yelah COVID tuan-puan. Tapi bila kita bagi jaminan bahawasanya kita, kedai kita ni mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN contoh, so jangan risau. Dan mungkin kita ni tuan-puan, kita akan make sure customer-customer yang datang ke kedai kita ni, kita nak make sure, tuan-puan, jaminan lah tu, make sure, jaminan. Make sure supaya mereka-mereka yang datang ke kedai kita ni tuan-puan, selain daripada mendapat layanan SOP yang sangat baik, kita akan tolong mereka-mereka ni tuan-puan angkut barang-barang tu pergi ke kereta. Sebab mereka terpaksa beli mungkin stok untuk seminggu, stok untuk 2 minggu, so banyak stok tu tuan-puan. So kena pastikan, selain pada kita memastikan beliau, mereka-mereka ni, customer-customer kita ni selamat di premis kita, kita akan pastikan kita punya tim kita ada yang tolong angkat barang ni pergi ke kereta. Barulah orang datang kedai kita tuan-puan. Tu cara dia. Clear tuan-puan Clear. Barulah katalah dia risau nanti kalau beli banyak barang tak ada orang hantar ke kereta dia. Dah lah makcik-makcik contoh Tapi kalau lah kita ada buat servis ni, dia menambah naik nilai kita punya branding tuan-puan. Dia menambah naik nilai. Clear Puan Noni, terima kasih. Benedict, Tuan Benedict, terima kasih itu maksud saya tuan-puan, yakinkan prospek. Selain pada tu tuan-puan, untuk yakinkan prospek ni, saya recap sekali lagi kita masukkan juga, boleh masukkan juga koleksi testimoni. Kita masukkan koleksi testimoni. Mungkin kalau testimoni kita banyak, kita boleh bagi URL tuan-puan. Dan testimoni tuan-puan, kita akan belajar lebih detail sekejap lagi tuan-puan. Kita akan belajar lebih detail dalam ilmu WhatsApp business sekejap lagi tuan-puan. Tuan-puan jangan risau tuan-puan, ilmu yang tuan-puan akan belajar ni dia makin best tuan-puan, makin best. Tu tuan-puan. Ilmu testimoni ni kita akan belajar lebih detail dalam insya-Allah dalam WhatsApp business sekejap lagi tuan-puan insya-Allah. Jadi kalau ataupun andaikan koleksi tuan-puan ni tak berapa banyak, tuan-puan boleh tulis di social media sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp saja. Tapi kalau banyak boleh bagi URL. Selain pada tu tuan-puan boleh masuk juga nombor telefon, alamat pejabat ataupun premis supaya orang ataupun suspek ataupun prospek ni yang tak pernah beli produk tuan-puan, yang tak tahu servis ataupun produk tuan-puan ni, mereka lagi confident lah bahawasanya tuan-puan ni bukannya scammer. Tu maksud dia tuan-puan. Kena letak elemenkan, yakinkan prospek ni tuan-puan. Baik, kita pergi ke last asas tuan-puan. Asas terakhir. Asas terakhir iaitulah buatkan prospek bertindak. Buatkan prospek bertindak. Ni last tuan-puan. Kalau di perenggan karangan kita ni adalah perenggan yang keempat tuan-puan. Perenggan yang keempat. Buatkan prospek bertindak. Bertindak macam mana tuan-puan? Contoh, kita dah ada tajuk yang baik, kita dah mainkan elemen emosi, kita dah yakinkan prospek. So sekarang ni kita buatkan customer ni dia nak cepat tuan-puan. Kalau kita buka kedai tadi tuan-puan, sebelum dia datang ke kedai kita tuan-puan, dia dah siap order, tuan-puan.
dia dah siap-siap order. Ni tuan-puan. Kalau dia kata, okey saya nak order sekian-sekian, sampai je, saya bayar terus balik. Ni tuan-puan, ni masuk the power of copywriting. Dia tak perlu berfikir, aku nak beli dengan dia ke dengan orang lain. Aku nak beli dengan dia ke nak beli dengan orang lain. Tak tuan-puan, dia tak akan dah fikir, dia tak akan fikir benda ni. Yang penting, bila dia baca kita punya copywriting, dia dapat kita punya copywriting, dia terus nak order. Ni tuan-puan. So, berikan tawaran kepada prospek tuan-puan. Mungkin tuan-puan ataupun kita boleh gunakan elemen bagi diskaun, bagi free gift, bagi bonus, bagi servis hantar ke rumah, contoh hantar ke kereta. Ini adalah tawaran tuan-puan. Kita macam ni tuan-puan kita bisnes. Di persekitaran kita ada orang meniaga juga tuan-puan. Kita tengok apa yang diorang tak provide tuan-puan. Apa yang diorang tak provide daripada servis, contoh servis, diorang ada benda yang diorang tak provide, kita provide tuan-puan. Dalam bisnes tuan-puan, kalau tuan-puan nak berjaya dalam bisnes, tuan-puan kena mendahului ataupun tuan-puan kena lead industri tuan-puan. Kita nak lead satu Malaysia, susahlah tuan-puan, dengan ilmu 3 hari ni, sukarlah, susahlah kita nak lead industri satu Malaysia. Tapi kalau kita boleh lead industri yang sama di area kita tuan-puan, tu dah cukup-cukup baik. Maksud saya lead ni, orang lain tak buat, kita buat. Tu nama lead. Bila orang lain tiru kita, kita ubah konsep lain tuan-puan. Itu adalah lead. Kita lead industri. Bila kita dapat lead industri, kita insyaAllah nama kita akan strong lah tuan-puan. Bisnes kita akan strong lah. Itu sebenarnya kenapa orang luar, dekat luar sana tuan-puan, kita tengok company-company mungkin kita kenal tuan-puan. Kenapa dia berjaya? Sebab dia lead industri tuan-puan. Macam-macam tuan-puan. Bila dia dapat detect pesaing tiru cara dia tuan-puan, dia switch, dia tukar strategi tuan-puan. Dia tukar strategi. Dia orang menang sebab strategi tuan-puan. Macam kita pergi berperang tuan-puan, senjata bukan tak boleh menang tuan-puan, tapi kalau hanya menghadap kepada senjata, dia tak akan menang. Walaupun ada senjata power tapi tak ada strategi, dia agak sukar untuk menang. Tapi kalau tuan-puan ada senjata plus dengan strategi, ni strategi yang penting tuan-puan. Kalau tuan-puan tahu tengok cerita-cerita sejarah dulu tuan-puan, peperangan menang disebabkan oleh strategi. Strategi tuan-puan. So dalam bisnes pun sama. Peperangan dengan bisnes sebenarnya tuan-puan sama tuan-puan. Tuan-puan ada strategi, menanglah bisnes tu. Tuan-puan tak ada strategi, kalahlah tuan-puan. So tuan-puan, kita boleh bagi diskaun, harga, free gift, bonus ni pun ilmu dia ada ilmu lebih tinggi tuan-puan sebenarnya. Macam mana kita nak bagi diskaun, bagaimana kita nak bagi free gift, bagaimana kita nak bagi bonus, bagaimana kita nak bagi more services. Ni ada ilmu lain tuan-puan. Hari ni kita belajar asas baru. Ni adalah macam saya kata semalam, ini adalah mukadimah saja tuan-puan. Tuan belajar 3 hari ni, mukadimah saja tuan-puan. Baik, selain pada itu tuan-puan, untuk buatkan prospek ni bertindak tuan-puan, kita sekali-sekala boleh masukkan unsur-unsur ataupun boleh masukkan faktor scarcity ataupun faktor-faktor yang boleh menakutkan prospek. Contoh, takut stok habis, takut offer tamat, kalau tak guide sekarang, harga akan naik. Ini. Kalau tuan-puan pernah perasan ataupun pernah nak membeli e-book ataupun e-book selalu mainkan elemen menakutkan prospek, menakutkan suspek tuan-puan. Dia selalu bagi tahu, okey beli sekarang kalau tak harga akan naik. Beli sekarang kalau tak stok akan habis. Beli sekarang kalau tak anda rugi. Selalu mainkan ni. That's why bila kita main, bukan kita lah tuan-puan. Ni saya cerita contoh e-book, seller e-book. Bila seller e-book mainkan elemen-elemen ni tuan-puan, mereka sukses tuan-puan. Hanya menulis e-book, sekali saja menulis e-book, mereka dapat berjual mungkin beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu e-book tuan-puan. Sebab mereka selalu mainkan elemen scarcity factor, elemen yang menakutkan prospek. Kita pun boleh main tuan-puan, sekali-sekala tuan-puan. Sekali-sekala bila kita nak buat killer store ataupun kita nak bagi offer tuan-puan, kita boleh mainkan elemen ni tuan-puan. Kita boleh mainkan elemen ni. Supaya bila kita main sekali-sekala elemen ni, dia boleh tarik more crowd tuan-puan, dia boleh tarik more suspect, dia boleh tarik more prospect tuan-puan, elemen ni. Sangat-sangat amazing. Tapi jangan selalu tuan-puan, sekali-sekala. Baik, kemudian tuan-puan, dalam untuk menarikkan prospek ni, kita kena letak tuan-puan, kena letak sama ada bagaimana customer nak dapatkan ataupun bagaimana customer nak hubungi kita tuan-puan. So kita kena letak tuan-puan nombor telefon kita, sama ada customer boleh call kita ataupun customer boleh SMS kita,
ataupun customer boleh PM kita, ataupun customer kena klik order form, ataupun customer kena datang ke kedai, ataupun kita boleh buat secara COD. So kita kena mention secara jelas sejelasnya tuan-puan. Kalau lah kata let's say tempat kita ni suka nak pergi tuan-puan, suka nak access orang luar, memang tak akan jumpa kedai kita, tak akan jumpa premis kita, dia tak akan jumpa, kalau kita berniaga di rumah tuan-puan, dia tak akan jumpa rumah kita bagi dalam bentuk waste tuan-puan, bagi waste, bagi link waste, ataupun kita buat tutorial bagaimana nak sampai ke premis kita, bermula dari main road, contoh main road ataupun apa-apa, stesen minyak ke, kita buat video daripada sana, datang ke kedai kita, datang ke premis kita. Kenapa kita buat benda ni tuan-puan? Supaya mereka-mereka ini, suspek ataupun prospek ni happy, senang nak dapatkan servis tu tadi tuan-puan. Faham tuan-puan Kita tuan-puan, kalau kita dapat semua benda ni, dan seller ni tuan-puan, seller ni dia bagi everything supaya kita senang nak pergi ke kedai dia. Of course kita happy tuan-puan. Kita tak akan cari seller lain, kita cari seller. Sebab bila kita nampak tutorial, contoh tutorial, kita tak tahu pergi kedai dia, dan kita dapat tutorial, dia kata ini adalah tutorial bagaimana nak datang ke kedai saya, nak datang ke premis saya. Kita buat video. Video tu tak perlulah tengok muka kita tuan-puan. Kalau malu tak perlu tunjuk muka kita. Dan kita buat video tuan-puan. Buat video, okey bagi tahu explain lah, sebelah kanan ada apa, di sebelah kiri ada apa, jumpa everything tuan-puan. So bila kita tengok video tu tuan-puan, kita nak pergi ni tuan-puan, kita akan ingat tuan-puan, akan jumpa ni sampai ke kedai dia. So kita akan happy. So bila kita nak menjual ni tuan-puan, kita buat orang lain happy dengan servis kita tuan-puan. Selain produk lah. Biar mereka-mereka ni happy. Barulah produk kita ni tuan-puan boleh jual yang sangat-sangat banyak tuan-puan. Sangat-sangat banyak tuan-puan. Kalau tuan-puan pandai guna social media tuan-puan, maybe pada waktu COVID ni ramai orang kerja tuan-puan, tuan-puan kena cari pekerja. Tuan-puan kena cari pekerja di COVID, waktu COVID. Orang lain kena berhenti sebabkan COVID. Kita paksa tambah lagi pekerja. Kalau tuan-puan dapat bina team yang betul tuan-puan, saya cerita ni, benda ni dah dilalui oleh student-student yang dah belajar ilmu ni, dah semakin meningkat. Isu tak ada stok, isu tak ada pekerja, inilah isu-isu cabaran mereka-mereka sekarang ni. Baik, kita pergi, ada soalan tak setakat ni tuan-puan? Ada tak clear sebelum kita move to contoh case saya akan bagi. Faham Okey, baik, terima kasih Puan Nora. Faham Okey. Baik, kita pergi ke contoh tuan-puan. Ini adalah sampel. Ini adalah sampel saya nak tunjuk dekat tuan-puan. Bagi tuan-puan lagi nampak, bagi clear, bagi jelas lah apa yang tuan-puan belajar, 4 asas tadi. Ini adalah contoh. Tuan-puan tengok di bahagian tajuk. Tuan-puan tengok di bahagian tajuk. Sahaja dulu headline ataupun tajuk. Diskaun 30%, jika lebih 15 minit. Agak-agak tuan-puan nak baca ke tak nak baca? Ni tajuk baru. Kita nampak tajuk. Tajuk ni dia bold. Tuan-puan kena imagine. Tajuk ni dia huruf besar semua dan dia bold semua ni. Macam kita belajar guna teks lah. Agak-agak kalau lah lalu di Facebook tuan-puan akan baca tak dia punya konten? Akan baca tak? Kalau tengok di sini dia punya tajuk. Diskaun 30% jika lebih 15 minit. Akan baca ke tak baca? Terima kasih Puan Akmal, Puan Nora, Puan Jo, Puan Nini. Nak baca tuan-puan, nak baca. Sebab apa maksud kalau kita sebagai pembeli, kita nak tahu lebih detail apa maksud si penulis ni. Apa yang dia katakan diskaun 30% jika lebih 15 minit. Of course kita akan baca. Baik, kita pergi ke seterusnya. Kita nak baca isi kedua tuan-puan. Ini perenggan kedua. Kita nak baca perenggan kedua, iaitulah kita dah belajar pengaruhi emosi. Pengaruhi emosi. Tengok ayat kedua dia tuan-puan, perenggan kedua. Korang pernah tak pergi servis motor tapi ambil masa hantu punya lama sampai agak-agak boleh tertidur lah. Maksudnya rupa-rupanya yang dikatakan tadi lebih 30 minit, lebih 15 minit, diskaun 30% ni rupa-rupanya kedai servis motor. Dan dalam pengaruh emosi ni, dia mainkan elemen sentimental tuan-puan. Dia recall balik kita, ayat dia apa? Hantu punya lama, ambil masa hantu punya lama sampai agak-agak boleh tertidur lah. Dia recall balik tuan-puan, dia main emosi kita.
Cik ingat balik, pernah kan? Tapi nak tak kalau saya servis motor korang tak sampai 15 minit. Ni, dia main emosi tu puan. Dia simple, ayat simple tapi dia main emosi. Dia tu kita ingat balik, dia main emosi macam hantu punya lama, kata kemudian dia kata nak tak, Dolph lagi tuan-puan, nak tak kalau dia servis motor kita tak sampai pun 15 minit. Okay. Ni dia dah main emosi, dia pandai, ni game tuan-puan, ni adalah game dalam copywriting tuan-puan. Kita rasa macam mana? Nak tak dia servis? Kita rasa macam, betul ke dia ni? Takkanlah 15 minit. Aku dulu servis motor, paling lama, paling sekejap pun 30 minit, takkanlah 15 minit boleh servis motor. Siap nak bagi diskaun lagi. So kita rasa macam, nak baca ke perenggan berikutnya. So kita tengok tuan-puan. Perenggan ketiga, kita dah belajar tuan-puan, nak meyakinkan prospek. Kita dah belajar. Okey, baik. Apa ayat dalam konteks kita prospek yang ditulis? Ada yang masih tak percaya, sebab mungkin kita rasa tadi, kita rasa macam ragu-ragu tuan-puan. Macam dia faham tuan-puan. Si penulis ni dia faham, dia tahu macam apa yang kita fikir. Ada yang masih tak percaya, meh bawa motor korang datang bengkel saya. Kalau saya servis lebih 15 minit, saya bagi diskaun kau. Tengok tuan-puan. Ayat unik tuan-puan. Ayat yang unik, ayat yang bombastik dia guna. Diskaun kau. Menunjukkan diskaun tu sangat banyak tuan-puan. Kalau tuan-puan letak diskaun kau 5% pun sebenarnya tinggi. Tinggi bukan pada angka. Kau tu tuan-puan. Kau tu. Diskaun kau 30% dari nilai servis. Ada brand. Ada brand tu maksudnya ada berani. Servis gaya MotoGP. Dia main lagi emosi tuan-puan. Emosi kat sini ada unsur-unsur emosi. Ada berani dia cabar kita tuan-puan. Ada berani dia cabar kita. Servis gaya MotoGP. So dia tahu tuan-puan, kalau rider ni bila dikatakan servis gaya MotoGP ni memang TikTok lah. TikTok lah. Ni maksud dia tuan-puan, yakinkan prospek. Dan kita tengok apa ayat berikutnya dalam konteks CTA, buat customer bertindak ataupun dia panggil call to action. Okey, apa ayat dia? Jadi, saya sarankan pada rider-rider dekat luar sana, kalau nak servis motor dengan sepantas kilat, WhatsApp atau call saya segera. Dia call atau WhatsApp dia segera tuan-puan, kena letak segera tuan-puan. Bagi link. InsyaAllah sekejap lagi kita akan belajar bagaimana kita nak bina link. Dahulu dah WhatsApp /6 sepatutnya ada 6 tuan-puan. Atau boleh tekan Waze. Dia bagi lagi Waze tuan-puan. Dia bagi lagi Waze. Bengkel pantas kilat. Dia bagi lagi Waze. Sebaik-baiknya kalau ada tutorial boleh bagi juga tutorial. Ini adalah tuan-puan, ini adalah contoh copywriting yang simple tapi dia meliputi semua elemen yang kita belajar tuan-puan. Simple je tuan-puan. Bila ada macam ni tuan-puan, orang akan datang ke kita tuan-puan. Suspek atau prospek dia akan cari pengalaman. Betul tak betul yang si penulis ni ataupun si seller ni boleh bagi servis sebaik ni tuan-puan. Betul ke tak betul si seller ni memang dia jual produk yang baik tuan-puan. Ni pengalaman tuan-puan. Bila kita membeli, dia sebenarnya diiringi dengan pengalaman. So that's why, kenapa saya tanya tadi, apa yang kita akan tengok dekat Shopee sebelum kita membeli. Sebab kita nak tahu pengalaman orang yang dah beli produk ni. So bila kita boleh mainkan elemen ni, orang yang baru nak beli produk kita ataupun suspek ataupun prospek, bila dia dah beli, dia rasa dia akan like. Dia dah beli produk kita, dia akan like. Next copywriting kita, next posting kita, dia akan like tuan-puan, dia akan like, dia akan komen. Betul, memang produk ni bagus. Betul, servis dia memang TikTok. Siapa yang orang dah beli. So bagaimana kita nak pengaruhi orang-orang yang dah beli produk kita ni komen di sosial media kita? Bagaimana? Itu kita akan belajar kemudian tuan-puan. Banyak tuan-puan, kalau saya akan cerita tuan-puan tak habis tuan-puan, kesian dekat LPP. LPP diberi masa 3 hari je mengajar benda-benda ni untuk program 3 hari. Kalau saya mengajar lebih detail tuan-puan, tak cukup tuan-puan. Okay. Baik, ini adalah contoh copywriting yang dibina secara simple tuan-puan. So dalam proses nak bina bisnes ataupun nak bina branding tuan-puan, copywriting sangat-sangat penting tuan-puan. Melainkan kalau tuan-puan menggunakan TikTok lain tuan-puan, cara TikTok lain tapi konten dia hampir sama, tapi cara untuk kita present tu lain. Baik tuan-puan,
Ini saya nak tunjuk dekat tuan-puan, ini sampel copywriting yang baru belajar mungkin orang ni dia tak tahu copywriting, dia tak pernah buat copywriting, dia tak belajar copywriting. Tuan-puan, agak-agak tuan-puan lah, kalau tuan-puan ada nampak copywriting macam ni tuan-puan, tuan-puan ada lalu di wall tuan-puan, di wall FB tuan-puan, katakanlah dia lalu dan dia tunjuk tajuk ni tuan-puan, okay. Dia tunjuk tajuk ni servis motor. Tuan-puan akan baca ke tak baca dia punya copywriting tuan-puan? Di tajuk tu tuan-puan kena imagine, di tajuk tu dia terus tulis servis motor. Agak-agak akan baca ke tak akan baca? Directly. Dia punya tajuk dia directly. Yes, sekali imbas, betul. Puan Noh kata baca tapi sosok setuju, ya betul. Sebab bila kita menulis directly tajuk ni, kalau saya tuan-puan, saya sekarang ni saya pilih tuan-puan, sekarang ni bukan saya tuan-puan, tuan-puan sekali lah bila dah ada ilmu copywriting, tuan-puan akan dah start memilih copywriting yang akan tuan-puan baca. Bukan semua copywriting di social media, di wall tuan-puan akan baca. Tak tuan-puan, tak. Bila tuan-puan dah mahir, dah pandai belajar copywriting ni, tuan-puan akan mula memilih copywriting mana yang tuan-puan nak baca. Ayat macam mana tuan-puan? Tak semua, tak semua. Macam saya sekarang ni pun memang saya dah memilih tuan-puan, saya akan memilih yang perlu saya baca. Kalau tak saya akan skip tuan-puan, sebab setiap minit, setiap saat tuan-puan, banyak ayat akan lalu di wall kita tuan-puan. Konten-konten akan banyak sangat masuk. So kita tak ada masa nak baca banyak-banyak tuan-puan. So kita akan memilih. So kalau tuan-puan dapat headline, tajuk pun servis motor, dan kita tengok ayat dia tuan-puan, pengaruhi emosi. Tengok dia kata sini tuan-puan, ni peringkat kedua. Saya mampu servis motor korang kurang dari 15 minit. So dia directly tuan-puan, saya mampu servis motor korang kurang dari 15 minit. Dia directly. So bila directly tuan-puan, dia tak main emosi kita pun boleh mention, oh memang betul lah aku servis 15 minit. Contoh, aku servis 15 minit. Dia tak ada emosi tuan-puan. Kita compare dengan satu tadi. Kalau satu tadi tuan-puan, dia mainkan emosi. Dia kata hantu punya lama lah, macam dia provoke kita lah tuan-puan. Kita akan terikut, padahal mungkin 15 minit je pun kita servis motor tuan-puan. Tapi sebabkan oleh elemen provokasi tuan-puan, kita akan ingat, betul juga lah dulu 30 minit servis motor, lama tu. Contoh, kalau dalam sampel kedua ni tuan-puan, dia directly, ayat directly, saya mampu servis motor kurang-kurang dari 5 minit. Memang kita tak macam tadi emosi tuan-puan. Dan kita tengok peringkat ketiga. Kalau tak percaya, bawa motor korang datang bengkel saya. Memang kita tak percaya tuan-puan. Takkanlah 15 minit ataupun biasa normal lah 15 minit. Daripada aku pergi kedai bengkel dia ni, untuk tuan-puan, daripada aku pergi kedai dia, better aku pergi kedai lain. Tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Ni strategi tuan-puan, tak ada beza pun. Ni strategi. Strategi lebih 15 minit, diskaun 30%. Ini adalah strategi tuan-puan. Strategi bagaimana kita nak tarik rider-rider. Kalau tuan-puan, saya pasti mungkin grup tuan-puan ni tak ada buat servis motor, mungkin tak ada. Tapi sebenarnya tuan-puan, kalau di KL lah tuan-puan, kalau di KL ni siapa-siapa yang ada workshop ni tuan-puan, sangat-sangat boleh buat duit tuan-puan. Sangat-sangat boleh buat duit waktu sekarang ni di KL ni tuan-puan. Kalau ada workshop, dulu ada student saya tuan-puan, ada student saya ni, dia ada buka workshop di KL. Jadi saya ajar beberapa teknik tuan-puan. Dia sebab dia kekangan masa tuan-puan, dia belajar bukan tak habis, dia habis belajar, tapi dia tak boleh sambung sebab masa tak cukup. Dia sebab bila nak join program-program yang lebih advance ni, komitmen masa tuan-puan, komitmen masa dia. Tapi dalam proses belajar ni tuan-puan, saya share lah bagaimana kita nak tarik prospek-prospek ni. Dia risau tuan-puan, dia buka workshop pada waktu tu last year tak ramai tuan-puan, masih lagi orang kata apa, masih lagi PKP, jadi tak ramai lah yang dibenarkan bekerja datang ke pusat bandar, so tak ada lah motor-motor. Tapi dia risau tuan-puan, bagaimana nak survive. Dia kata hutang banyak, nak kena bayar tu, nak kena bayar ni. Tapi bila kita buat strategi tuan-puan, kita bagi strategi, last sekali tuan-puan dia tak menang tangan tuan-puan, dia kata saya tak boleh nak follow kelas. Dia minta maaf sebab apa? Sebab tak cukup masa dia nak handle semua tu tuan-puan. Strategi tuan-puan.